Solat ni perlu dipelihara. Allah bukan hanya suruh aqimus salat, tunaikan solat saja. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Tapi solat ini perlu dijaga. Salah satu solat yang perlu dijaga, menjaga waktu yang paling afdal ditunaikan dan didirikan salat, yaitu di awal waktu. Apakah tuan-tuan dan puan-puan berfikir selama hari ini tuan-tuan dengan izin Allah mampu dan dapat melakukan salat di awal waktu secara kebetulankah tuan-tuan? Itu pertolongan Allah. Boleh jadi dengan nilai yang tak seberapa kita sedekah, yang kita infak di masjid membantu orang fakir, Allah balas dengan kebaikan ni. Allah balas dengan anda dapat menjaga perintah Allah dan dapat menjaga solat tadi, dapat takbiratul ihram imam. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita kata sudah salat berjamaah, dah saya datang dah waktu azan, masa azan tu sebelum azan saya sudah sampai. Tapi pada waktu imam Allahu Akbar, lengah, bersembang, duduk, buat benda-benda yang tak bermanfaat. Hilang, luput kelebihan takbiratul ihram. Man shalla fi jama'atin fa adraka takbiratul ihram minal imam 40 yawman kutibat lahu bara'atani, bara'at minan nar wa bara'at minan nifaq. Tuan-tuan tahu kelebihan orang yang mendapat takbiratul ihram imam ini? Takbiratul ihram ya tuan-tuan, dalam solat ada dua nama takbir. Takbir al-ihram, takbir al-intiqal. Takbir al-intiqal ketika rukuk, Allahu Akbar. Bangkit daripada sujud, Allahu Akbar. Nak sujud, Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Semua ini namanya takbir al-intiqal. Ucapan lafaz Allahu Akbar bagi menandakan anda berpindah daripada satu rukun ke rukun perbuatan yang lainnya. Tapi takbiratul ihram ni di mula-mula sekali anda nak masuk dalam solat tu. Bila soalannya, mata yakunu al-musalli yudrik takbiratul ihram. Ini ada pembicaraan dan pembahasan ulama tuan-tuan. Bila sebenarnya orang yang solat itu dikatakan mendapat takbiratul ihram imam. Saya katakan takbiratul ihram bukan berjamaah. Tuan-tuan solat masbuk pun dikatakan solat berjamaah. Solat berjamaah tapi dapat takbiratul ihram imam. Ya. Banyak tuan-tuan kelebihan berjamaah ini. Jadi bukan hanya solat jamaahnya saja yang kita nak dapat, takbiratul ihramnya, safnya. Ini banyak bahagian-bahagian yang perlu, part-part ini yang perlu kita ada ilmu. Kata Rasulullah, sesiapa yang melakukan solat secara berjamaah selama 40 hari dan mendapat takbiratul ihram imam, maka Allah catat baginya dua. Allah bebaskan dan hindarkan dia daripada dua perkara yang buruk. Yang pertama, Allah akan jauhkan, bebaskan dia daripada api neraka. Dan yang kedua, Allah jauhkan dan bebaskan dia daripada sifat munafik. Coba kira tuan-tuan, selama hidup ada tak sekali pernah kita berazam dan dapat 40 takbiratul ihram imam tu 5 waktu sehari semalam? Saya mohon maaf tuan-tuan, terkadang yang sangat ruginya lagi, karena kita sibuk nak suruh orang lain, soft, imam dah baca dah Al-Fatihah. Kita masih lagi sibuk suruh orang lain ni, jaga soft ni, soft ni penuhkan. Kita rasa dah besar sangatkah ibadah kita, pahala kita, sampai kita nak luputkan kebaikan takbiratul ihram. Solat Jumat khususnya secara berjamaah ni, itu dituntut kepada siapa tuan-tuan? Tuan-tuan sudah belajar, daripada kecil lagi kita belajar. Syarat-syarat sah orang yang dituntut, diwajibkan solat Jumat. Salah satunya orang yang baligh, berakal, yang ada ilmu. Perlu lagikah kita menjerit-jerit? Perlu lagikah kita menempik-nempik tu masuk ni, kosong ni? Nampak zahirnya okey tuan-tuan. Tapi kita yang menjerit tadi rugi. Imam dah sampai dah lepas Al-Fatihah, belum lagi kita takbiratul ihram. Inikah adab kita ketika
lafaz nama Allah disebut Allahu Akbar, ni zikir ya Tuan. Adabnya kalau mendengar nama Allah orang beriman, wajilat qulubuhum, hati dia bergetar, takut. Kita bukannya bergetar, menjerit-jerit kita ketika takbiratul ihram tuh. Bila seseorang mendapat takbiratul ihram, imam atau para mazhab ulama berbeza pendapat. Cuma di sini saya sebutkan pendapat dalam mazhab yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Khususnya apa disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Bahwa seseorang itu mendapat takbiratul ihram imam selama mana imam belum selesai daripada takbir itu. Maknanya sebelum imam membaca doa iftitah ataupun membaca Al-Fatihah. Ketika itu kita mendapat takbiratul ihram imam. Maknanya kalau saya solat di belakang imam, Allahu Akbar, imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar kabira, kemudian saya baru Allahu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i luput kelebihan takbiratul ihramnya. Memang ada pendapat yang mengatakan selagi imam membaca Al-Fatihah, selagi itu dapat takbiratul ihram. So saya bicara di sini dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi strict sedikit. Jangan sampai imam lepas daripada takbir itu membaca apa-apa sesuatu selepas takbir itu. Tak dapat dah kebaikan daripada takbiratul ihram imam. Wallahu a'lam bissawab.